yang tercetus darinya, menjelaskan pelbagai kaedah epistemologi seperti rasionalisme, empiricism, wahyu dan tradisi, intuisi dan ilham, ilmu huduri, kearifan tempatan dan hikmah. Di dalam topik ini juga kita akan bincangkan tentang teori-teori kebenaran yang terbagi kepada tiga, iaitu koresponden, koheren dan juga pragmatik. Dan dalam perincian bagi topik epistemologi ini adalah tentang definisi epistemologi itu berdasarkan justified true belief, kaedah dan sumber perolehan ilmu. Aliran utama epistemologi yang terbahagi kepada dua, iaitu empiricism dan juga rationalism. Dan terakhir tentang teori-teori tentang kebenaran. Untuk petang ini kita akan lihatlah sampai mana kita boleh belajar sampai pukul 4. Mana yang tak habis kita akan sambung lagi lah pada kelas kita minggu hadapan. Jadi secara asas ni epistemologi ini berasal daripada perkataan bahasa Inggeris, epistemologi juga, cuma ejaan sahaja berbeza. Dan dari sudut ataupun dalam bahasa Greek dari berasal daripada dua perkataan, iaitu episteme yang bermaksud pengetahuan atau kebenaran, dan juga logos yang bermaksud ilmu ataupun teori, daripada dua perkataan ini. Jadi epistemologi ini adalah suatu kajian mengenai ilmu atau teori pengetahuan yang benar, ataupun konsep ilmu, iaitu sesuatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh itu, perbahasan epistemologi adalah suatu cabang falsafah yang menyiasat tentang asal-usul, struktur, metod dan keabsahan sesuatu ilmu. Dan keabsahan ini bermaksud kebenaran sesuatu ilmu. Dalam banyak perkara yang kita belajar tentang banyak perkara, tidak semua perkara itu kita boleh anggap sebagai suatu ilmu. Saya sebutkan begitu kerana dalam kita nak sebut suatu itu sebagai suatu ilmu, itu mestilah ia membawa kepada kebenaran. Dalam topik epistemologi kita akan belajar pada hari ini, sesuatu ilmu itu mestilah benar ataupun sahih, barulah kita boleh anggap perkara tersebut sebagai sesuatu ilmu. Dan terdapat juga beberapa syarat lain yang membolehkan sesuatu perkara itu disebut sebagai ilmu. Baik, itu tentang definisi. Jadi epistemologi ataupun theory of knowledge, satu kajian ataupun satu teori tentang ilmu. Kita akan lihat apa itu sebenarnya ilmu pengetahuan. Apakah sifat-sifat yang perlu ada pada suatu ilmu, ataupun apakah syarat-syarat yang boleh menjadikan suatu perkara itu sebagai suatu ilmu yang sahih ataupun suatu ilmu yang benar, dan apakah batasan bagi sesuatu ilmu. Semuanya berkait rapat dengan ilmu ataupun dengan knowledge. Baik, kemudian ini yang saya katakan syarat untuk menganggap sesuatu perkara itu sebagai ilmu. Jadi untuk menganggap sesuatu perkara tersebut sebagai ilmu, ada 3 asas utama yang perlu dipenuhi, iaitu kepercayaan, yang kedua kebenaran, yang ketiga bukti ataupun justifikasi. Jadi elemen ilmu ataupun knowledge sebagai sesuatu kepercayaan yang berasas dan benar berdasarkan pembuktian, ataupun disebut sebagai ilmu itu adalah sesuatu yang justified true belief. 3 elemen ini perlu ada untuk memenuhi sesuatu perkara tersebut disebut sebagai ilmu. Yang pertama, kepercayaan. Tidak cukup dengan kita percaya sebagai sesuatu perkara itu, tapi kepercayaan itu mestilah suatu kepercayaan yang benar, dan yang terakhir, kepercayaan yang benar dengan justifikasi ataupun bukti. Kita lihat satu contoh berkaitan dengan kepercayaan. Contohnya adalah seperti teori sains.
Macam mana kita anggap teori sains itu adalah suatu ilmu? Yang pertama, kalau kita lihat asas yang pertama adalah kepercayaan. Jadi kalau kita nak anggap teori sains itu sebagai satu ilmu, kita mesti ada kepercayaan lah terhadap ilmu sains tersebut. Sebagai contoh dalam ilmu fizik ada yang dibincangkan dengan teori atom. Maka kita mesti percayalah kepada teori atom tersebut. Apa hal? Yang pertama adalah kita mesti percaya. Jadi kita mempunyai kepercayaan tentang apa yang kita pegang ataupun apa yang kita percayai sebagai satu ilmu. Itu syarat yang pertama. Kemudian tidak cukup sekadar kepercayaan sahaja kepada sesuatu perkara. Apa yang kita percayai itu mestilah sesuatu yang benar, sesuatu yang sahih. Sebagai contoh tadi, kita percaya kepada teori atom. Jadi apa yang ada dalam teori atom ni? Teori atom mengatakan bahawa benda-benda bersifat jasad ataupun material terdiri daripada zarah-zarah kecil yang bergerak. Tadi yang pertama kita dah percaya perkara tersebut. Tetapi asas ataupun perkara yang kedua ialah kepercayaan kita itu mestilah benar. Mestilah tepat, mestilah betul. Jadi yang ni tadi ni memang kepercayaan yang benar lah. Kepercayaan ataupun perkara ini adalah suatu asas perkara yang tepat kenyataan ni. Kemudian tidak cukup sekali kita percaya dan juga kepercayaan itu benar, tetapi mestilah dibuktikan dengan justifikasi ataupun bukti ataupun ada asasnya. Yang ketiga, syarat kepercayaan mestilah mempunyai justifikasi ataupun berasas. Jadi kepercayaan kita terhadap teori atom tadi, terhadap teori sains tadi bukanlah satu kepercayaan yang buta. Percaya main-main percaya saja, tapi perlulah mempunyai asas dan justifikasi serta ia benar. Sebagai contoh tadi, teori atom tadi. Kita boleh percaya kepada teori atom tadi kerana teori atom itu benar. Kita boleh percaya ia benar berdasarkan bukti apa? Berdasarkan bukti eksperimen sains, berdasarkan bukti daripada ahli-ahli sains yang telah melakukan kajian terhadap teori atom tersebut. Jadi apabila ataupun jika digugurkan mana-mana satu syarat daripada 3 syarat tadi, maka perkara tersebut tidak disebut sebagai ilmu. Iaitu kerana ia tidak memenuhi ketiga-tiga syarat ini yang disebut, yang dianggap sebagai mesti ada, wajib ada ataupun necessary. Itu contohnya. Saya bagi satu contoh lain yang lebih dekat kepada para pelajar. Contoh, tadi pelajar jawab ujian. Dalam ujian kita ada jawapan A, B, C, D. Sebagai contohlah soalan, bagaimana falsafah, istilah the mother of science kita boleh kaitkan dengan ilmu falsafah. Ada jawapan A, B, C, D. Contohlah jawapan yang sebenarnya adalah boleh merungkai segala persoalan. Itu jawapannya. Dan kemudian kita lihat syarat yang pertama. Pelajar, bila pelajar lihat soalan tersebut dan lihat jawapan, pelajar percaya, pelajar kata, okey, jawapan dia ni saya percaya memang betul, merungkai segala persoalan tu. Memang betul lah jawapan tu, percaya dah. Okey, itu yang pertama, percaya. Tapi adakah boleh kita sebut itu adalah satu ilmu? Pelajar dapat satu ilmu, tidak lengkap lagi kerana ada 2 lagi elemen. Contoh. Kemudian yang kedua, kepercayaan mestilah benar. Jadi bila pelajar jawab D dan memang D itu adalah jawapan yang tepat, jawapan yang benar. Jadi dah hampir dah 2 perkara. Pelajar ni dah hampir melengkapi syarat untuk kita sebut itu adalah satu ilmu. Tapi ada lagi yang ketiga, kepercayaan yang benar dengan justifikasi ataupun bukti. Apa bukti pelajar jawab D itu adalah satu yang benar? Mungkin berdasarkan bacaan daripada pelajar, pemahaman daripada pelajar ataupun daripada slide yang saya beri, ada jawapan berkaitan dengan soalan tersebut. Jadi dia ada bukti yang menunjukkan kepercayaan itu satu kepercayaan benar. Andailah pelajar jawab soalan tersebut dengan jawapan yang
benar, jawapan D itu disebabkan oleh pelajar percaya jawapan tu betul. Dan memang jawapan itu betul, tapi dia tak ada asas. Dia jawab tu sebab main teka-teka sahaja. Dia tak ada bukti ataupun tak ada justifikasi. Main jawab-jawab, dia main teka-teka, dia jawab sebab dia percaya dan memang kebetulan jawapan tu betul, tapi tak ada asas. Main jawab-jawab saja, tapi itu tidak dikira sebagai suatu ilmu kerana tidak melengkapi asas yang ketiga yang kita sebut sebagai justifikasi ataupun bukti. Jadi dalam sesuatu perkara, 3 perkara asas ini ataupun disebut sebagai justified true belief perlu ada untuk kita menganggap sesuatu perkara itu sebagai sesuatu ilmu. Okey, boleh faham tentang 3 asas utama ini? Faham Puan. Perkara ni penting untuk belajar faham tentang asas utama untuk kita anggap sesuatu perkara itu sebagai ilmu. Kemudian sedikitlah tentang kemunculan epistemologi ini. Perkembangan waktu dan kemajuan ilmu yang dicapai menyebabkan beberapa disiplin lain telah muncul dari induk falsafah yang terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu muncul teori hakikat ataupun kewujudan yang disebut juga sebagai ontologi. Contoh kita dah bincang dalam metafizik tentang kewujudan, tentang hakikat. Dan yang kedua tentang teori ilmu yang kita belajar pada hari ini, iaitu epistemologi. Yang ketiga tentang teori nilai ataupun aksiologi yang kita bincangkan dalam etika, iaitu perkara baik dan buruk, dan juga dalam estetika, iaitu tentang teori keindahan. Dan daripada komponen-komponen ini muncul aliran-aliran tertentu dalam setiap bidang yang membincangkan secara mendalam tentang asas-asas utama falsafah tersebut. Jadi dalam epistemologi juga ada aliran yang membincangkan tentang epistemologi. Nanti kita akan lihat untuk yang akan datang. Kemudian dalam topik ini juga kita nak lihat bagaimana seseorang tersebut memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Kita nak dapat ilmu tu melalui apa? Seorang bayi yang baru lahir nak dapatkan ilmu, nak dapatkan pengetahuan melalui cara apa? Dan dalam ini kita akan bincangkan kaedah dan sumber perolehan ilmu dalam Islam dan juga sumber ilmu secara asasnya melalui apa? Ada 2 yang secara asasnya adalah seseorang boleh mengetahui ilmu, mendapat ilmu pengetahuan melalui akal, pemikiran dan juga melalui panca indera. Dalam kita memperoleh ilmu pengetahuan melalui akal ini adalah bila kita sebut tentang akal, ia berkaitan dengan otak. Jadi akal merupakan fungsi daripada organ yang secara fiziknya bertempat di dalam kepala, iaitu bertempat di dalam otak. Jadi kemampuan ataupun kehebatan otak yang paling utama adalah kemampuannya untuk menangkap hakikat dari sesuatu tanpa terikat kepada fakta-fakta khusus. Begitu istimewa otak manusia ini sampai boleh menangkap segala perkara. Kita belajar segala perkara melalui akal tersebut. Dan melalui akal manusia dapat membuat pertimbangan antara baik dan buruk. Sebab tu beza orang yang ada akal dengan orang yang kurang sifatnya dari segi akalnya. Mungkin orang yang gila ataupun ada penyakit mental ataupun sebagainya, mereka itu tidak mampu untuk membuat pertimbangan, tidak mampu membezakan antara baik dan buruk. Dan daripada 2 perkara ini, daripada akal dan juga daripada panca indera, sebenarnya dia ada 2 aliran yang berkait rapat. Nanti kita akan lihat lagi. Aliran yang mengagung-agungkan ataupun banyak menggunakan akal disebut sebagai rationalism. Yang pertama lah, rationalism ini sebenarnya lebih kepada teori barat ataupun aliran barat. Jadi aliran ini banyak
menggunakan kaedah didaktif dalam menyusun pengetahuannya serta tidak menitik beratkan pengalaman manusia dan kejadian alam tabi'i dalam usaha untuk memahami hakikat wujudan. Mereka ni tidak menitik beratkan menekankan tentang pengalaman manusia. Pengalaman manusia ni maksudnya kira melalui panca indera lah. Bila seseorang lihat, seseorang mendengar, ia jadi satu pengalaman. Tetapi aliran ini tidak mementingkan pengalaman manusia ini. Kerana bagi mereka ilmu pengetahuan itu diperolehi melalui akal pemikiran, bukan melalui panca indera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang boleh mendapatkan ilmu pengetahuan melalui panca indera. Sebagai contoh, kanak-kanak ataupun bayi yang baru lahir. Macam mana bayi baru lahir itu boleh dapat ilmu pengetahuan? Melalui mata, melihat mak dan ayahnya melakukan perkara seperti makan, berjalan dan sebagainya, dia belajar. Begitu juga mendengar dan sebagainya. Jadi panca indera ini digunakan untuk berhubung dengan dunia fizik, iaitu dunia yang di alam nyata lah, ataupun lingkungan di sekitar kita. Pengetahuan panca indera ini boleh diperolehi manusia melalui kelima-lima panca indera. Ada mata untuk melihat, hidung untuk bau, kulit untuk merasa, memegang seperti tangan, telinga untuk mendengar dan lidah untuk merasa. Jadi kalau tadi kepercayaan kepada akal itu disebut sebagai rationalism, manakala pengetahuan yang lebih berpandukan kepada panca indera disebut sebagai pengetahuan empiris, ataupun aliran yang percaya kepada panca indera ini disebut sebagai aliran empirisism. Pengetahuan empiris ini amat bergantung kepada pengalaman dan juga pengamatan. Dan gejala-gejala alami ataupun semula jadi yang bersifat konkret dan mempunyai ciri-ciri tertentu dapat dinyatakan melalui panca indera manusia. Jadi perkara alam semula jadi, alam fizikal yang berada di sekitar kita ini kebanyakan kita dapat perhati, kita dapat lihat melalui panca indera, kita dapat dengar melalui panca indera. Jadi itu semua menjadi suatu sumber ilmu pengetahuan kepada manusia. Dan kita lihat beberapa sumber ilmu dalam Islam. Bagaimana kaedah-kaedah memperolehi ilmu melalui Islam. Kita ada 5 perkara. Yang pertama adalah wahyu dan tradisi. Yang kedua, intuisi dan ilham. Yang ketiga, ilmu huduri. Yang keempat, kearifan tempatan. Dan yang kelima, melalui hikmah. Kita lihat kepada yang pertama, iaitu wahyu dan tradisi. Wahyu berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud memberitahu dengan segera atau segala yang disampaikan secara rahsia kepada pihak lain supaya dapat diketahuinya. Jadi segala yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang berupa ajaran ataupun perkhabaran dalam bentuk sejarah, hukum hakam, peristiwa akan datang, perkara-perkara ghaibiyat dan lain-lain. Itu adalah perkara yang disebutkan sebagai wahyu. Dalam Islam, kita percaya bahawa Allah SWT menurunkan wahyu ini kepada Nabi dan Rasul. Dan wahyu tersebut ada dalam ayat suci Al-Quran, ayat-ayat di dalam kitab Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu terkandung sama ada terkandung hukum hakam, peristiwa akan datang. Sebagai contoh, apa yang berlaku selepas kematian manusia, berlakunya hari kiamat, berlakunya kehidupan ataupun manusia dihidupkan semula di padang mahsyar. Itu semua adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam melalui ayat-ayat Al-Quran. Dapat juga dibincangkan perkara ghaibiyat seperti syurga, seperti neraka dan sebagainya. Perkara ghaibiyat ini adalah perkara gaib ataupun perkara tidak boleh nampak pada mata kasar manusia.
Itu yang pertama. Kenapa disebut sebagai wahyu dan tradisi? Kerana wahyu ini termasuk dalam salah satu tradisi Islam. Perkara yang berkaitan dengan Islam. Kemudian yang kedua adalah intuisi dan ilham. Intuisi ini adalah suatu pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses pemikiran. Dia dapat intuisi ataupun ilham ni macam secara tiba-tiba je. Dapat ilham. Boleh berlaku dalam keadaan tidak sepenuhnya sedar. Perkara itu tidak difikirkan ataupun dikehendaki. Bersifat personal, boleh datang secara tiba-tiba dan tidak boleh diramalkan ataupun tidak boleh dijangka. Al-Ghazali menyebutkan ilham adalah berupa cahaya yang datang kepada nurani, bersih dan lembut. Ia adalah suatu jalan yang boleh didapati tanpa mengkaji dan mencari dalil. Orang yang mendapat ilham hanya berhak beramal dengan ilham tersebut untuk dirinya sahaja dan tidak menyebarkan atau mewajibkannya ke atas orang lain. Dia berbeza dengan wahyu yang mana bila wahyu ini dapat kepada Nabi Muhammad, dapat kepada Rasul, mereka perlu menyebarkan wahyu tersebut kepada umat-umat Islam yang lain. Berbeza dengan intuisi dan ilham ini, bila dia dapat ke atas diri seseorang, hanya kepada diri orang tersebut saja, tidak wajib menyebarkan ataupun mewajibkannya ke atas orang lain. Saya beri satu contoh, satu intuisi ataupun ilham yang berlaku kepada Maryam AS, iaitu ibu kepada Nabi Isa AS. Perkara ini telah pun dinyatakan di dalam Al-Quran juga, berkaitan di mana satu peristiwa apabila Maryam hendak melahirkan Nabi Isa AS, dalam keadaan hendak melahirkan tersebut, Maryam dalam keadaan yang lemah. Dia berada di suatu kawasan yang di kawasan tersebut ada suatu pokok. Ada suatu pohon yang kita sebut sebagai pohon tamar ataupun pokok kurma yang biasa kita makan waktu bulan puasa kan, buah kurma kan. Jadi Allah memerintahkan memberikan ilham kepada Maryam supaya menggoncang pokok tersebut dan makan buah yang ada pada pokok tersebut. Sebab apa Allah memerintahkan perkara tersebut? Kerana dinyatakan bahawa pohon kurma ini dapat memberikan tenaga yang lebih kepada wanita yang hendak bersalin lah. Kalau makan pohon kurma tu semua nak bersalin, dia dapat memberikan tenaga kepada wanita tersebut untuk melahirkan anak. Itu adalah satu ilham yang diberikan kepada Maryam. Dan ilham itu adalah untuk diri Maryam saja. Dia tidak perlu menyebarkan ataupun mewajibkan perkara tersebut ke atas orang lain. Itu beza dia, wahyu dan tradisi dan juga intuisi dan ilham. Kemudian yang ketiga iaitu ilmu huduri. Yang ni dia sebenarnya ada kaitan juga tentang intuisi ataupun tentang ilham tadi, iaitu menjandalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara kehadiran ataupun disebut sebagai ilmu al-huduri ataupun knowledge by presence. Ilmu yang diperolehi secara kehadiran. Dia berbeza dengan pengetahuan melalui konsep ataupun ilmu al-husuli, acquired knowledge. Jadi ilmu huduri ataupun ilmu yang diperoleh secara kehadiran ini diperoleh oleh seseorang yang soleh daripada Allah melalui sama ada melalui ilham, inspirasi dan tanpa dipelajari terlebih dahulu. Jadi kat sini sebenarnya dia nak sebutkan bahawa ilmu ni ada dua, ilmu huduri, ilmu secara kehadiran, iaitu boleh ilmu itu dia dapat secara tiba-tiba. Sebagai contoh melalui ilham, inspirasi tanpa dipelajari. Bahagian yang kedua adalah ilmu al-husuli. Ilmu husuli ni melalui acquired knowledge, maksudnya seseorang itu perlu belajar. Seseorang itu perlu belajar untuk dapatkan sesuatu ilmu. Jadi ilmu huduri ini adalah bukan terhasil daripada pemikiran, dan ia hadir ataupun wujud melalui kehendak dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tadi
tentang ilham tadi adalah kehendak adalah kegunaan Allah kepada hamba-hamba yang soleh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sumber ilmu dalam Islam adalah melalui kearifan tempatan, iaitu suatu disiplin ilmu dan kepakaran yang berasal daripada budaya asli tempatan berkembang sejak zaman silam dan telah dipraktikkan sebagai sebahagian daripada cara hidup masyarakat. Ini adalah lebih kepada ilmu-ilmu berdasarkan kepada kehidupan masyarakat yang mana ia adalah satu warisan turun-temurun. Dalam konteks Malaysia dan Nusantara, kearifan ini boleh berasal daripada budaya masyarakat Malaysia secara khusus ataupun dari Kepulauan Melayu secara amnya. Jadi kalau tadi ilmu wahyu, intuisi dan ilham lebih ilmu daripada Allah kepada Rasul dan kepada hamba-hamba yang soleh. Tetapi kearifan ini, kearifan tempatan adalah ilmu yang manusia dapat berdasarkan daripada pengalaman silam, berdasarkan daripada warisan turun-temurun budaya tempatan. Dan yang terakhir, sumber ilmu dalam Islam disebut sebagai hikmah. Kalau dulu kita pernah belajar tentang apakah dimaksudkan dengan falsafah, iaitu suatu kajian yang mengkaji tentang yang berkaitan dengan hikmah, yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Jadi hikmah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud kebijaksanaan, pendapat, pemikiran yang bagus, pengetahuan, falsafah, kenabian, keadilan, kata-kata yang bijak dan Al-Quran. Jadi dalam tradisi ilmu Islam kita boleh memahami hikmah ini sebagai apa sahaja sesuatu ilmu yang digunakan Tuhan kepada hamba-hambanya yang terpilih mengikut darjat dan martabat masing-masing. Jadi semua orang boleh dapat ilmu ataupun dapat hikmah ini mengikut darjat dan martabat masing-masing, dan martabat ataupun darjat yang tinggi adalah ilmu ataupun hikmah kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Jurjani yang mentakrifkan ataupun mendefinisikan al-hikmah ini sebagai ilmu yang disertai dengan amal perbuatan ataupun perkataan yang logik dan tidak sia-sia. Jadi secara asas ataupun secara umumnya, hikmah ini adalah merujuk kepada apa sahaja ilmu, sesuatu yang membawa kepada kebaikan dan manfaat kepada kehidupan manusia. Dalam apa jurubilang ilmu yang membawa kepada kesejahteraan manusia. Kita pun boleh dapat hikmah ini. Jadi apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat, yang mana ia membawa manfaat kepada kehidupan, maka ia boleh disebut juga sebagai suatu hikmah. Itu 5 sumber ilmu dalam Islam. Baik, kita masih ada masa lagi. Okay, kita masuk sikit kepada jenis-jenis ilmu dan pembahagiannya. Dalam epistemologi ini juga dia mengajar kita tentang jenis-jenis ilmu dan klasifikasinya. Sebagai contoh dalam pembahagian ilmu sains tulis dan juga ilmu kemanusiaan ataupun disebut sebagai social science ataupun humanities ataupun kemanusiaan. Jadi dalam sains tulis ni tentang fizik, kimia, bio, matematik dan lain-lain. Manakala dalam sains sosial ataupun sains kemanusiaan tentang politik, ekonomi, undang-undang, pendidikan, komunikasi dan sebagainya. Kemudian di dalam Islam ilmu kita boleh bahagikan kepada 2, iaitu ilmu akli dan juga ilmu nakli. Jadi ilmu nakli ini adalah ilmu yang berdasarkan kepada wahyu. Iaitu tadi kita dah lihat definisi wahyu tadi. Jadi ilmu yang diturunkan berdasarkan daripada wahyu yang terdapat dalam Quran disebut sebagai ilmu nakli. Sebagai contoh dalam Quran disebutkan tentang tata cara bersolat dan sebagainya. Jadi itu adalah ilmu nakli. Berbeza dengan ilmu akli, kalau kita lihat ataupun asal perkataan akli daripada perkataan akal.
Jadi ini adalah suatu ilmu yang berdasarkan kepada akal dan berdasarkan kepada eksperimen, seperti ilmu sains. Baik, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah sama seperti definisi wahyu tadi. Wahyu ini adalah di bawah kategori berita yang benar. Wahyu adalah kisah Allah kepada manusia melalui perantaraan Rasul yang mengandungi panduan hidup. Kemudian Imam Al-Ghazali membahagikan ilmu kepada fardu ain dan juga fardu kifayah. Disebut fardu ain ini adalah suatu ilmu yang setiap umat Islam wajib mempelajari ilmu tersebut. Ilmu tentang solat, ilmu tentang menuntut ilmu. Semua orang kena belajar ataupun kena menuntut ilmu dan sebagainya. Ilmu yang semua umat Islam perlu pelajari. Ia berbeza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah suatu ilmu yang bila kita berada dalam suatu komuniti ataupun dalam suatu masyarakat, terdapat beberapa orang ataupun beberapa golongan yang perlu mempelajari fardu kifayah ini. Tidak semua orang perlu mempelajari tentang ilmu fardu kifayah. Sebagai contoh yang saya berikan, ilmu tentang pengurusan jenazah ataupun mereka yang telah meninggal dunia. Dalam Islam, selepas seseorang tersebut meninggal dunia, mayat tersebut, jenazah tersebut perlu dimandikan mengikut tata cara Islam, dikafankan, kemudian dikebumikan. Jadi perkara tersebut adalah suatu ilmu yang mana disebutkan sebagai fardu kifayah, kerana tidak semua umat Islam perlu mempelajari perkara tersebut. Dalam satu masyarakat ataupun disebut dalam satu kampung, mesti ada beberapa orang yang perlu tahu tentang fardu kifayah. Sebagai contoh tadi tentang pengurusan jenazah tadi. Okay. Ini juga tambahan ataupun pengulangan. Di samping wahyu, ada beberapa pembahasan sumber ilmu dalam epistemologi, iaitu intuisi dan ilham. Nama-nama lain bagi intuisi ataupun ilham adalah seperti wijdan, basirah, laduni dan lain-lain. Apakah intuisi, apakah ilham telah dinyatakan sebentar tadi. Baik, kemudian kita lihat sedikit pada yang terakhirlah berkaitan dengan aliran utama epistemologi. Terdapat dua bahagian, iaitu empiricism dan juga rationalism, dan juga bahagian kedua positivism, realism dan juga idealism. Cumanya dalam topik epistemologi ini kita akan lihat lebih ataupun asas dua aliran utama ini, empiricism dan juga rationalism. Yang mana tadi kita dah lihat sikit, empiricism ini adalah satu aliran yang mementingkan panca indera sebagai satu asas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Manakala rationalism ini adalah suatu aliran yang mempercayai akal sebagai asas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita lihat sikit. Okey, ni terdapat dua aliran utama dalam epistemologi, iaitu aliran empiricism dan juga aliran rationalism. Empiricism ini adalah suatu teori ataupun fahaman yang mengatakan bahawa ilmu yang sahih ataupun ilmu yang benar itu diperolehi melalui penggunaan deria yang lima ataupun melalui panca indera. Itu empiricism. Dan ia bertentangan dengan rationalism, Empiricism ni daripada panca indera, tapi rationalism ini dia lebih kepada penggunaan akal dalam mendapatkan sesuatu pengetahuan. Untuk slide yang seterusnya ini, saya akan terangkan pada kelas minggu hadapan. Minggu depan nanti kita akan sambunglah dengan topik epistemologi dan kemudian kita akan sambung untuk topik yang seterusnya. Baik, dan jika ada apa-apa persoalan daripada para pelajar berkaitan topik epistemologi yang setakat kita dah belajar ada separuh ni, pelajar boleh simpan soalan tersebut untuk kelas kita pada minggu hadapan. Nanti pelajar boleh tanyalah jika ada sebarang persoalan.
Baik, saya tutup dulu. Okay, untuk yang seterusnya saya akan ambil kehadiran para pelajar lah untuk kelas kita pada petang ini. Saya akan sebutkan nama-nama yang mungkin tiada lah dalam kelas ini secara terus. Baik, Abdul Haris, Abdul Razlan Hairi. Ada tak Abdul Razlan? Tak ada Abdul Razlan. Adib Muksid. Adib Muksid. Adib Muksid. Ada tak Adib Muksid? Jadi masuk tapi macam sekejap sangat berapa minit je ni. Ada tak tuannya? Izzuddin, Adriana, Andia, Misha, Muhammad Faiz, Muhammad Haziq Daniel. Muhammad Haziq Daniel. Miss, dia terkeluar tadi. Keluar. Muhammad Haziq Daniel. Yang terkeluar tu siapa? Tak lupa nama Muhammad Haziq Daniel ada tak? Nama ni tak ada dalam ni. Okay, Muhammad Irfan, Muhammad Akmal, Fairuz, Hazim, Irfan Hakim, Amir Iman, Amir Iskandar, Anis Rashid, Dini Aizir, Muhammad Faiq Muhaimin. Muhammad Faiq Muhaimin. Muhammad Fikri, Firdaus, Irfan, Aris Akmal, Ihwan Syah Izzat, Muhammad Naim Alha, Muhammad Iman. Ya puan, ya puan. Okey, baik. Muhammad Syahiruddin, Yasir Mali, Muslim Muhammad, Kemudian Nabi Zati, Yasir Syaitu Nazira, Muhammad Asri, Muhammad Muhammad Syaitu Nasrina, Dia Mardiah, Irina Imani, Nuran Hasan, Aina Kila, Nuran Hana, Nuran Nabila, Yaman, Najib Syekh, Najibah, Sayyidul Sakinah, Siti Aisyah, Syekh Amin Nasir, Wan Amirul Hakim. Ada Wan Amirul Hakim? Ada puan. Baik saya ulang balik nama Abdul Razlan, Abdul Razlan Hairi, Adib Muksid, Muhammad Haziq Daniel, Muhammad Faiq Muhaimin. Baik.
saya minta kepada para pelajar selepas daripada kelas ini mohon pelajar semak kehadiran masing-masing dalam